Ya, bersempena dengan sambutan Maulidul Rasul yang akan berlangsung pada minggu hadapan, sebenarnya kita juga ingin menggagaskan dan juga berkongsikan berkaitan tentang Semarak Cinta Rasul peringkat wilayah persekutuan yang juga akan berlangsung pada ketika yang sama. Untuk kita bercakap lebih lanjut bersama dengan saya ialah yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Najib Ismail, pengarah Jawi. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk bersama dengan kami. Alhamdulillah, satu perkongsian yang baik sekali lagi kita bersua untuk membawakan kali ini berkaitan tentang Semarak Cinta Rasul peringkat wilayah persekutuan. Boleh dikongsikan Datuk tentang aktiviti dan juga program yang akan dilaksanakan. Okey, terima kasih Ismail dan terima kasih kepada RTM. Selamat pagi Malaysia kerana memberikan ruang kepada kami untuk mempromosikan sambutan Maulidul Rasul peringkat negeri wilayah persekutuan. Jadi untuk makluman penonton yang dikasihi sekalian, bagi wilayah persekutuan kita akan mengadakan sambutan Maulidul Rasul peringkat negeri wilayah persekutuan selama lebih kurang 1 bulan, bermula daripada 8 Oktober sehinggalah ke 3 November. Lebih daripada 40 program besar akan dilakukan dan kemuncaknya Encik Mai ialah satu sambutan Maulid Rasul peringkat negeri wilayah persekutuan yang akan diadakan di Masjid Negeri Wilayah Persekutuan pada 19 bulan Oktober 2021 nanti. Untuk apa? Adalah untuk kita menelusuri kembali ibrah dan juga pengajaran daripada sejarah hidup dan juga perjuangan Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran yang dibawanya, iaitu ajaran agama Islam itu sendiri kepada kita, dan bagaimana Rasulullah SAW yang cukup berinspirasi dan memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi hambanya yang terbaik dalam memperjuangkan Islam dan juga dalam kita mengajarkan kepada masyarakat untuk kita menjadikan Islam ini sebagai satu jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, saya suka untuk kita mengungkap kembali apabila pernah ditinggalkan pesan tidak akan tersesat umatku sekiranya berpegang kepada dua perkara itu, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semarak Cinta Rasul, kita mencintai baginda Rasulullah SAW dan juga kita mencintai kepribadian. Mungkin boleh mengikuti serba sedikit kepribadian dan juga sunnah baginda juga. Untuk kita gambarkan perkara ini tentang memahami adalah satu peringkat yang lebih tinggi, iaitu mencintai. Jadi bagaimana untuk kita mencintai, menyayangi baginda Rasulullah SAW itu sebagai salah satu tahap yang lebih tinggi berbanding hanya mengetahui dan juga mengenali. Okey. Sebab itu kita jenamakan program kita dengan nama Semarak Cinta Rasul. Yang pertama ialah kita mengajak masyarakat keluarga Malaysia umumnya dan juga masyarakat Islam khususnya untuk mengenali Rasulullah SAW. Tidak kira Islam ataupun bukan Islam, kerana Rasulullah adalah pemimpin yang agung yang dikenali di seluruh dunia, tidak kira Islam ataupun Islam. Tapi bagi masyarakat Islam, yang pertamanya ialah kita perlu mengenali, kita perlu mempelajari, kita perlu melihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Tak kenal maka tak cinta. Dan saya yakin semua masyarakat Islam dah kenal dan juga mencintai Rasulullah SAW. Tetapi bagaimana kita nak kata orang tu menarik kembali, maknanya memperlihatkan diri kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Sebab itulah pelbagai aktiviti dan program yang saya rasakan bukan setakat daripada kemuncaknya ialah hari perhimpunan itu sendiri secara fizikal yang terhad dan juga akan ditayangkan melalui Facebook Jawi dan juga Radio Jawi dan juga Jami FM. Tetapi kita nak juga memberikan penganugerahan kepada tokoh-tokoh yang bersesuaian dan juga kepada masjid dan juga sekolah dan juga kepada organisasi. Bagaimana mereka ini akan menjadi benchmark ataupun contoh kepada orang lain. Dan menariknya ada juga anugerah khas kepada yang bukan Islam. Bagaimana kita nak di wilayah persekutuan ini menjadikan kehidupan bermasyarakat dalam sebuah keluarga Malaysia, kita saling bantu membantu walaupun dalam konteks agama dia beragama lain, kita beragama Islam, tetapi kita hidup bersatu padu dalam kepelbagaian dan bersatu padu dalam keharmonian. Dan insya-Allah Rasulullah adalah pemimpin yang pastinya kita perlu ikuti kerana baginda adalah pemimpin yang agung kepada kita. InsyaAllah. Baginda juga menyantuni mereka yang dikategorikan sebagai bukan Islam, bukan Muslim ini, untuk sama-sama kita hidup bermasyarakat. Yang berbagai Datuk, ini juga perkara penting untuk kita melihat akan juga dianugerahkan tokoh Maulidul Rasul peringkat wilayah persekutuan. Jadi bagaimana pemilihan
penyerahan itu dilakukan untuk penganugerahan tokoh itu nanti? Okey, tadi Cik Ismail cuba untuk tahu siapa. Tetapi yang jelasnya ialah tokoh ini dipilih oleh satu jawatan kuasa yang dibentuk di peringkat negeri. Itu yang pertama. Yang kedua ialah sumbangannya di peringkat negeri khususnya dan di peringkat kebangsaan umumnya. Dan ada tokoh utama yang akan dipilih dan dua anugerah khas, dan seorang Islam dan seorang bukan Islam. Mana kata terutama ialah seorang Islam. Dan kita ada juga kita sebut sebagai anugerah khas kepada organisasi, organisasi masjid, surau Jumaat, sekolah rendah agama, lepas tu Institut Pendidikan Islam Swasta dan juga organisasi daripada pertubuhan bukan kerajaan. Ini sebagai salah satu daripada cara kita bagaimana mereka ini boleh terus memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat Islam dan juga masyarakat di wilayah persekutuan amnya. Dan yang menarik juga, kita ada program yang lain. Kita nak jadikan Semarak Cinta Rasulnya, kita adakan forum, kita adakan seminar, kita adakan wacana, kita adakan bual bicara, dan kita adakan diskusi, dan kita ada ziarah prihatin, jawi prihatin, dan ada juga kita menyantuni golongan OKU dan golongan gelandangan ataupun sebagainya. Dan insyaAllah antara panel-panel yang kita jemput, bagaimana panel-panel ini boleh mengupas untuk kita mencintai Rasulullah dan bagaimana kita menjadikan perjalanan Rasulullah sebagai satu cara hidup. Peringkat antarabangsa pun kita ada panggil, iaitu Ustaz Abdul Samad melalui Maya. Beliau akan mengadakan ceramah daripada Indonesia dan akan ditayangkan di Facebook, insyaAllah Facebook Jawi, Facebook Jakim, Facebook Persatuan Kaki Tangan Perempuan dan juga Masjid Wilayah Persekutuan. Di peringkat negeri, tokoh-tokohnya termasuklah Ustaz Ali Zain Abidin dan juga kita Dr. Iman Al-Akiti. Begitu insya-Allah kita akan kata orang tu kemukakan juga beberapa public figure untuk mereka ini memperlihatkan bagaimana nak mencintai Rasulullah dan menjadikan kehidupan Rasulullah ini sebagai satu ibrah ataupun contoh kepada kita. Ya, saya teringat kalau kita gambarkan sebenarnya perjuangan baginda Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran agama Islam adalah bermula dengan peranan masjid. Dan sudah pasti masjid itu berperanan untuk menyebarkan bukan saja ajaran agama kita tetapi juga menyebarkan ilmu kepada segenap pelosok manusia. Dalam perihal mengimarahkan masjid, kita sedia maklum sewaktu pandemik ini sudah pasti masjid itu ditutup buat sementara untuk kehadiran jemaah. Tetapi apabila sudah boleh dibuka semula ini, apa yang boleh digambarkan tentang aktiviti masjid yang boleh kembali seperti normal dan juga aktiviti berjemaah yang boleh kembali seperti normal, Datuk? Cukup menarik apa yang dikatakan oleh Syed Ismail. Dan kita pertamanya menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Duli Yang Maha Mulia, Timbalan Agung yang telah pun memperkenan had kapasiti jemaah diperluaskan keseluruhan masjid, surau Jumaat dan juga surau. Kita mempunyai 89 masjid, 123 surau Jumaat, 567 surau dan 220 surau yang diberi kebenaran khas diri Jumaat ketika PKP. Yang menariknya apabila premis ini telah pun diperluaskan penggunaannya dan pada masa yang sama dibenarkan program-program aktiviti sama ada kuliah antara maghrib isya, kuliah selepas subuh, program aktiviti tetapi mesti mematuhi SOP yang telah pun dibenarkan. Pastinya dengan adanya kebenaran ini akan menyemarakkan lagi rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa cinta kita kepada Rasul dan rasa cinta kita kepada agama Islam itu sendiri. Dan di sinilah kita akan cuba untuk menggunakan sepenuhnya peluang ini untuk mengimarahkan masjid, surau Jumaat dan surau. Kita tak nak dah kalau sebelum ini bila dihadkan jemaah ramailah yang mengatakan bahawa macam mana kami nak pergi masjid, macam mana sehingga mereka katakan bahawa Jabatan Agama tidak peka kepada kebenaran. Tetapi apabila kita buka, kita mengharapkan mereka untuk hadir. Jangan hanya hadir untuk solat Jumaat. Memang solat Jumaat full, tetapi solat fardu hendaklah mereka juga hadir. Contohnya ke masjid yang besar, Masjid Wilayah Persekutuan, sekiranya tidak pandemik boleh memuatkan sehingga 17,000. Tetapi kerana pandemik dan kita buka seluas keluasan
kawasan masjid dengan penjarakan 1.5 meter sebenarnya boleh memuatkan sehingga 4,500 orang. Dan kita menyeru untuk datang kerana pelbagai program kita adakan, sama ada secara fizikal dengan jumlah yang telah pun diluluskan, dan juga kita akan tayangkan secara maya, sebab sambutan kali ini memang menarik. Adanya secara maya, adanya secara fizikal. Bila kita gabungkan, pastinya anda akan menjadi meriah. Sebab itulah, kalau boleh kita akan terus kekalkan agar Masjid Sulaiman Jumaat dan Surau ini dibuka mengikut kapasiti, dan kita menyeru kepada masyarakat Islam di luar sana, datanglah di waktu-waktu solat fardu ataupun program-program yang berkaitan. Tetapi kenalah mengikuti SOP, dan antara SOP-nya ialah perlu dosa yang lengkap, penyarakan, bawalah sanitizer, bawalah sejadah, dan juga ajaklah keluarga di samping mereka nak melancong, nak merentas negeri kembali, apa salahnya pergilah ke masjid yang berhampiran, insya-Allah. Insya-Allah. Manfaat berjemaah itu bukan saja boleh diperoleh daripada sewaktu solat sunat berjemaah, tapi juga solat fardu dan sebagainya. Datuk, ini juga berkaitan tentang peranan jawi. Kalau kita lihatkan, mungkin selama ini ramai yang hanya menganggap dan juga memandang peranan Jabatan Agama Negeri khususnya sebagai menguatkuasakan undang-undang saja. Tapi sebenarnya peranannya itu lebih luas dari segi advokasi, pendidikan, berkenaan dan juga membantu mereka yang memerlukan khususnya nasihat berkaitan dengan agama. Jadi apakah yang boleh digarapkan tentang peranan jawi yang bukan hanya bertumpu kepada kita kata undang-undang, tetapi juga bertumpu kepada pendidikan dan juga mengajak masyarakat kembali kepada fitrahnya. Okey, kami mempunyai di bawah saya, kita mempunyai 12 bahagian. Bahagian yang besar pastinya bahagian masjid, bahagian pelajaran. Lepas itu bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga. Yang disebut tadi bahagian penguatkuasaan. Kita bukan setakat menguatkuasaan undang-undang, tetapi kita memberikan penerangan, dan kita memberikan penerangan dengan sebaik mungkin. Kita tidak hanya menguatkuasakan undang-undang, tetapi bagi yang degil kita akan kuatkuasakan undang-undang. Dan daripada konteks bahagian perkahwinan, apabila kita buka kaunter, walk in pun boleh 2 minggu dah. Ibarat empangan air yang pecah. Beratus orang datang untuk memohon perkahwinan, untuk mendapat nasihat, untuk mengambil surat atau dokumen yang berkaitan sama ada dokumen nikah ataupun dokumen cerai ataupun sebagainya. Tapi nak ceritakan bahawa kita juga menempatkan pegawai-pegawai yang berkualiti dan juga mempunyai sijil-sijil yang berkaitan, sebagai contoh sijil kaunseling ataupun sebagainya, untuk membantu masyarakat yang mendepani COVID-19 ini. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah kewangan ataupun sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga mempunyai branding Jawi Food Bank yang memberikan barangan secara percuma. Beras, gula, bawang, beras, gula, bawang, gula dan susu dan sebagainya lah. Dengan nilai RM100. Dan kita juga memberikan makanan secara percuma setiap hari. Sempena dengan semarak Cinta Rasul ni, kita berikan setiap hari sebanyak 8,400 pack secara percuma kepada asnaf dan juga kepada B40 dan juga frontliner di 70 masjid dan juga surau Jumaat. Sebenarnya program ini bermula sebelum ini dan akan tamat pada bulan Mac 2022 dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Persekutuan. Sebanyak 10.7 juta dibelanjakan. Ini menunjukkan bahawa Jawi bukan setakat ada satu jabatan yang menguatkuasakan undang-undang, tetapi kita bermula dengan pelbagai, makna daripada mula seseorang itu lahir sampailah seorang itu meninggal. Banyak urusan dengan Jawi. Kenapa saya sebut tadi, dia daripada mula dia lahir, orang nak kahwin kena bikin Jawi, betul? Khusus kahwin kita handle. Lepas tu kalau ada masalah kita handle. Lepas tu kalau lahir pun mereka nak tanya nama anak ataupun sebagainya. Dan apabila ada kenduri kendara, apabila semuanya pun kita akan memberikan perkhidmatan. Masjid dan surau kita ada beratus-ratus, dan kita ada sekolah renah agama, sekolah integrasi agama dan sekolah kafah. Ada lebih kurang 200 lebih sekolah kita. Dan kita juga mempunyai tanah penguburan Islam Raudatul Sakinah. Kita menguruskan pengurusan jenazah dan kita juga memberikan nasihat kepada keluarga-keluarga yang mendepani masalah. Sebab itulah
kita menyeru kepada masyarakat di luar sana, mana-mana yang memerlukan bantuan, datanglah ke Jawi, dan kita semarakkan kerana apa? Rasulullah adalah seorang pemimpin yang hebat, yang boleh menelusuri semua isu dan permasalahan, dan dia menjadikan kita berinspirasi dan bermotivasi untuk memajukan masyarakat Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan yang berbagi Datuk sekali lagi dikongsikan tentang program Semarak Cinta Rasul peringkat wilayah persekutuan yang akan berlangsung nanti, Datuk. Terima kasih banyak. Jadi saya menyeru kepada masyarakat Islam di luar sana khususnya dan juga masyarakat Malaysia amnya bahawa Jawi dengan Kerjasama Majlis Agama Islam Persekutuan akan mengadakan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Wilayah Persekutuan pada 19 bulan Oktober 2021. Ini adalah kemuncak dia, di mana Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad akan menyampaikan tokoh kepada tokoh Maulidur Rasul, anugerah khas dan juga anugerah organisasi. Dan sepanjang sebulan Rabiul Awal ini kita mengadakan Semarak Cinta Rasul untuk kita sama-sama menyemarakkan dalam diri kita mencintai Rasulullah, dan kita akan terus berinspirasi dan bermotivasi untuk menjadi seorang Islam yang menjadi contoh kepada yang lain, insya-Allah. Insya-Allah sama-sama kita sokong dan juga semarakkan Cinta Rasul bersempena dengan Maulidur Rasul peringkat wilayah persekutuan yang akan berlangsung nanti. Terima kasih yang berbagi Datuk kerana bersama dengan kami. Insya-Allah kita akan kongsikan dari semasa ke semasa berkenaan juga aktiviti yang dikongsikan oleh pihak Jawi. Terima kasih banyak-banyak. Kita nak ke